الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah, al-badrud duja wasirajul munir. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah, al-badrud duja wasirajul munir, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah perkara yang baik. Wa akramana bi ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita semua dengan nikmat Islam,
وفضلنا على كثير من الأمم. Alhamdulillah, namanya dan buat selamanya. Marilah kita merapatkan setinggi kesyukuran pada Allah Ta'ala. Kerana pada saat ini, pada 2 Zulqaidah, kita masih diberi peluang dan kesempatan, insan yang bertuah dan terpilih, untuk berada dalam majlis ilmu, untuk sentiasa dalam kebaikan dan rahmat Allah Ta'ala, insya-Allah. Yang pertamanya saya ucapkan kepada semua adik kakak, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dicintai kerana Allah, ibu, ayah, makcik, pakcik, tuan haji dan tuan hajah, Datuk Datin yang dihormati sekalian, bunda, ayahanda, seluruh para duyuf rahman semuanya, para tetamu Allah yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah, pertamanya di pagi yang mulia ini, kita mulakan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita, merahmati kita, mengampunkan dosa kita, dan mengerniakan hidayah dan petunjuknya dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, insya-Allah. Jadi kita hadiahkan yang pertamanya surah Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh kaum muslimin muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, semuanya kita hadiahkan surah Al-Fatihah, yang hidup telah meninggal dunia. Kerana itulah yang akan kita dapat. Apa dia kata, what you give you get back. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu beri pada agama Allah, Tuhan ganti balik. Apa yang kamu doakan, seramai mana orang kamu doakan, itulah doa walaka misluk. Itulah yang Allah akan mendoakan. Malaikat kembali mendoakan kamu. Ibu, ayah, keluarga kita yang kita sayang, anak-anak, adik-beradik kita, insan-insan yang pernah kita zalimi dan sakiti, termasuk orang yang menzalimi kita, semuanya qalbun salim, insya-Allah. Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Rabbus samawati wal ardh, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabilut Taubat. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Allah ya Sami. Kami hamba-Mu bermohon pagi ini ya Rabb. Kami semua berhimpun kerana mencintai dan mengasihi-Mu ya Rabb. Kerana menghidupkan sunnah Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Permudahkan urusan kehidupan kami, urusan kematian kami, urusan dunia dan akhirat kami, hisab kami. Masukkan kami semua dalam syurga Firdaus-Mu dengan rahmat-Mu ya Rabb. Angkat penyakit jasmani dan rohani kami. Kurniakan kepada kami ya Rabb hati yang mencintai-Mu, qalbun salim. Anugerahkan nikmat, kelazatan merindui dan mencintai-Mu ya Rabb. Buka pintu hati kami. Kurniakan kami ilmu yang bermanfaat,
ilmu yang semakin tercela dosa-dosa dan diri kami di sisi-Mu ya Rabb. Ilmu yang dapat kami beramal dengannya sehingga saat kewafatan kami. Jauhkan kami sifat ujub, sombong, takabur, riak, sum'ah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kami bermohon padamu ya Rabb, permudahkanlah urusan anak-anak kami, keluarga kami. Kurniakan kami rezeki yang halal, rezeki yang mendekatkan kami kepadamu. Anak yang soleh dan solehah, suami isteri yang solehah, suami yang soleh. Kurniakan kami syurga sebelum syurga, rumah tangga kami, kehidupan kami. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan mereka Engkau. Engkaulah yang telah menciptakan kami. Wa ana abaduka, kami semua hamba-Mu, kami semua abdi-Mu. Wa ana ala ahdika, dan kami semua terikat dengan janji-janji kami kepadamu untuk melaksanakan segala perintah-Mu, untuk kami tinggalkan segala larangan-Mu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon ya Allah, ya Rabb, Engkau jauhkanlah daripada kejahatan-kejahatan, dosa-dosa dan maksiat, kezaliman yang pernah kami lakukan dalam kehidupan kami ini ya Allah. Abu laka bi ni'matika alayya, kami akui betapa besarnya nikmat dan anugerah yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan kami akui pagi ini ya Rabb betapa besarnya dosa-dosa kami, maka ampunlah dosa-dosa kami itu ya Rabb. Tiada sesiapa yang boleh mengampun melainkan Engkau ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Qabbalallahu minna wa minkum. InsyaAllah pada pagi ini Allah beri kita peluang dan kesempatan untuk meneruskan lagi siri tazkirah kita, Raudhatul Jannah. Moga-moga Allah Ta'ala himpunkan kita di taman syurga di akhirat nanti. Dan Allah pilih kita di dunia ini untuk kita mencintai taman-taman syurga. Sama ada semayang berjemaah di masjid ataupun dalam majlis-majlis ilmu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan Allah Ta'ala sekalian, apapun keadaan kita pagi ini, apapun situasi kita, kondisi kita hari ini, insya-Allah, moga Allah merahmati kita. Allah kurniakan kita jadi orang yang sentiasa syukur, sabar, redha, dan melihat apa yang Allah takdirkan dalam hidup ini adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang Allah takdirkan itulah yang paling baik. Tidak ada yang tidak baik. InsyaAllah dengan kesabaran kita, dengan redha kita, dengan syukur kita, Allah Ta'ala anugerah syurganya insyaAllah. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, pada pagi ini kita sambung lagi hadis yang telah kita baca daripada semalam. Itulah seringan-ringan sisaan manusia di neraka. Satu tempat yang begitu mengerikan, sehingga para sahabat Nabi SAW bukan kata neraka, mereka melalui kuburan, mereka sudah menangis terasa-asa. Dan inilah yang menyebabkan Hanzalah radhiyallahu anhu bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi jumpa Nabi SAW. Asalnya Hanzalah ni mari jumpa Nabi SAW, jumpa Abu Bakar dulu. Kata Hanzalah, wahai Abu Bakar, ya, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah bermunafik. Hanzalah ni dah jadi munafik. Kenapa munafik? Ketika mendengar Nabi berbicara, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang neraka, kita menangis. Kita begitu gerun dan takut. Tapi bila Rasulullah berlalu pergi, kita dengan kerja kita, dengan dunia kita,
dengan anak-anak dan keluarga kita, dengan urusan kehidupan kita, maka kita sudah tidak rasa apa-apa tentang neraka. Kita sudah tidak melihat nikmat-nikmat syurga itu, tak rasa dah, hilang dah. Maka nafaqah Hanzalah, kata Hanzalah, aku telah melakukan kemunafikan yang paling besar. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, Hanzalah, kamu dan aku sama je. Mari kita jumpa Nabi SAW. Jumpa Nabi SAW. Ya, sebab tuan-tuan semua, memang Rasulullah SAW kita dah sebut, dia tengok syurga dan neraka dengan hakul yakin. Ainul yakin, dia tengok dengan pandangan. Ainul yakin ni, kalau kita nak faham, ya, orang kata di Mekah ada Kaabah. Ya, di Mekah ada Kaabah. Kita pun tengok YouTube, buka tengok, oh betul ni, inilah Kaabah dia. Ya. Di Mekah ni ada Jabal Nur, Gua Sur, tempat Nabi berkhulwat. Nabi selalu pergi sana, naik pagi, ya, kadang-kadang balik keesokan. Nabi tengok alam ini, tadabbur alam, melihat kebesaran Allah Ta'ala, berkhulwat, membiasakan diri dengan Allah. Ya. Bukan setiap waktu kita ni kena bersosial, ada waktu kita dengan Allah Ta'ala, untuk membiasakan kita di alam barzah. Bila kita mati, kita dah baca hadis, ahluhu, yang akan kikut ke kita ke kubur ni, keluarga kita, ya, wa maluhu, harta benda kita, ya, dan wa amaluhu, amalan kamu, wa yabqa wahid wa yarji'u isnain, dua balik, satu yang kekal, amalan kamu. Ini yang penting, yang menyebabkan kita ni kena ada banyak beramal, membiasakan diri dalam keadaan berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala sekalian, sahabat-sahabat Nabi SAW ni, bila Rasulullah cerita bab neraka, syurga, oleh kerana Rasulullah ni hakul yakin, ainul yakin. Ainul yakin, orang cerita semua kita sepakat, oh betul, di sana ada Kaabah, di sana ada Jabal Nur, ni tempat Rasulullah terima wahyu. Balai Ronseri, Nabi dilantik menjadi Rasul di sini. Ya. Orang cerita di lautan sana, di bawah laut ni ada kehidupan, ada coral, ada ikan-ikan, ada alam. Ya, anak-anak ikan yang kecil, sebagaimana di atas darat ni ada tumbuh-tumbuhan pokok kan, kita kena siram pokok, tak siram pokok mati pokok. Tapi di lautan sana, tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalam air, yang tidak perlu lagi disiram. Ya, hidupan dalam air. Kita dengar, kita tengok dalam TV, kita kata betul ada. Cantiknya. Dah. Ainul yakin. Tapi kita pakai scuba diving, kita pakai alat dia ni, pakai tank, masuk, pakai, kita terjun dalam laut, kita tengok di dasar sana, hakul yakin. Subhanallah, tengok, Allahu Akbar. Ya, duduk 1 jam pun tak nak naik dah, tengok. Masya Allah, begini rupanya ikan-ikan bertasbih pada Allah, begininya pokok-pokok di lautan, begininya keindahan koro-koro ni yang Tuhan buat ni. Ya, tapak Sulaiman ni apalah, macam-macam ni, ikan-ikan yang berjalan, makhluk-makhluk di bawah sana. Subhanallah, hakul yakin. Maka begitulah Rasulullah SAW menceritakan pada sahabat, cerita dengan penuh yakin, menyebabkan para sahabat radhiyallahu anhum bila dengar tentang neraka, mereka menangis teresak-esak. Dan yang dahsyatnya, yang hebatnya, yang menangis apa histeria. Istilah kita kata histeria lah. Nangis tu siapa tak sedar ke diri, tak sedar, takutnya mereka, gerunnya mereka kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa bahagianya mereka, sehingga mereka menjadi hamba yang bersyukur. Allah uji dia. Khabbab al-Araq, sahabat Nabi SAW, di tubuh dia penuh dengan paruk. Di tubuh Khabbab al-Araq ni penuh dengan paruk. Dia tukang besi. Bila dia beriman pada Nabi SAW, orang Mekah suruh dia buat besi, tak bayar. Dia ambil Khabbab, dia letak di atas tempat macam bara nak panggang besi ni. Dia lukakan Khabbab sehingga air daripada tubuhnya itu jatuh menitik, memadamkan api yang memanggangnya. Nabi menangis tengok tubuh Khabbab. Ya, Khabbab, Ammar bin Yasir, ibunya Yasir Sumayyah dibunuh.
Dua-dua ni mari jumpa Nabi SAW. Nabi tengah duduk di sebalik Kaabah, duduk baring. Waktu tengah matahari tengah naik. Nabi duduk di sisi Kaabah ni, Nabi duduk baring. Orang Arab, Qailulah. Dan sunnah Nabi SAW ni waktu tengah hari, kita tidur. Ya, untuk kita berkerahatan, malam kita nak bangun. Mari Khabbab, mari Ammar bin Yasir, mari sahabat-sahabat yang diuji dahsyat ni, teruk ni. Mari jumpa, ya Rasulullah. Jumpa Nabi SAW. Ala tad'u lana. Kenapa Rasulullah tak doakan untuk kami ni? Kan duduk di Kaabah ni. Ni Rasulullah SAW, ni Kaabah. Kenapa tak angkat tangan minta dengan Allah? Ala tastansiru lana. Kenapa Rasulullah SAW tak tolong kami? Kami diuji macam ni. Subhanallah tuan-tuan. Sahabat. Ya. Sehingga kita baca Nabi SAW pergi juga jumpa. Ya. Yasir, keluarga Yasir ni yang nak dibunuh. Nabi pergi dekat mereka. Nabi tak boleh buat apa-apa. Rasul SAW ketika tak boleh nak buat apa-apa. Nabi pergi satu je. Kata Nabi SAW, wa inna maw'idukumul jannah. Allah janjikan syurga untuk keluarga kamu. Satu je kalimah. Allah janji syurga untuk kamu. Maka dia berbahagia dengan syurga itu. Dan dia yakin dengan syurga itu. Menyebabkan disula, dibunuh, diseksa. Apa ujian yang mendatang? Nas'aluka ridhaka wal jannah. Mereka hanya bermohon redha Allah dan syurganya. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Yang mereka takut murka Allah dan nerakanya. Kenapa ibu ayah sekalian? Kita sanggup bangun tengah malam, orang tidur. Kenapa? Apa yang kita nak? Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya. Kenapa kita boleh memaafkan orang yang menzalimi kita, yang menyakiti kita, yang membuatkan kita melangi hidup kita susah? Kenapa kita boleh memaafkan? Kenapa Rasul memaafkan? Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Kerana nak cari redha Allah dan syurga. Kerana bimbang murka dan nerakanya. Maka itu yang menyebabkan kita sanggup bangun di awal pagi, berjalan kaki pergi ke masjid, infakkan harta benda kita, luangkan waktu kita untuk agama Allah Ta'ala, menghabiskan sakit-baki usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu kerana apa? Untuk apa? Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Subhanallah, tuan-tuan yang dimati Allah Ta'ala sekalian. Maka itulah motivasinya. Itu motivasinya. Maka ketika Rasul berbicara, hakul yakin, ainul yakin. Kerana dia melihat syurga dan neraka dengan matanya. Kita yang mendengar ini, mala ainul ra'at. Nabi kata. Syurga yang aku cerita ni dalam hadis-hadis dalam Quran sebut, jannatin tajri min tahtihal anhar. Di dalam syurga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Ada 3 sungai. Satu daripada madu yang tidak sekali-kali masa madu ni yang sudah ditapis dia. Ada daripada susu yang tidak sekali basi. Ya. Dan daripada syurga itu adanya arak yang tidak memabukkan. Nabi cerita dengan hakul yakin. Ya. Tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, ini menyebabkan dia jadi satu inspirasi dan motivasi yang hebat kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Maka itulah yang perlu kita ambil pada hari ini. Itulah nilai dan roh yang kita nak ambil hari ini. Motivasi kita. Susah kita hidup di dunia seketika saja. Sakit kita di dunia sebentar saja. Bila roh keluar daripada jasad, rohah. Kata Nabi SAW, rohah, kerehatan bagi orang beriman. Ingat, menahan lapar dan dahaga berpuasa di bulan Ramadan 30 hari saja. Bermula subuh sampai maghrib, sekejap je. Ramadan dah pergi dah. Ya, kenapa kita tak boleh nak taat kepada Allah dalam waktu yang seketika? Dengan Allah nak beri syurga yang berkekekalan. Tak padang kita bermaksiat, kita buat dosa dan kezaliman dengan siksa neraka yang abadan abidin. La yamutu fiha wa la yahya. Kamu tidak hidup, kamu tidak mati. Azab yang berpanjangan, liyazuqul azab, dirasakan azab yang dahsyat. Sehingga kita baca bab syurga dan neraka ini. Kata
Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bagaimana kata Nabi SAW, ahli-ahli neraka. Kan kita sebut, ya, supaya Allah merasakan azab pada ahli neraka, tubuh dan jasad ahli neraka ni akan dibesarkan. Akan dibesarkan. Kita kalau kena luka darah sikit kat sini, kita rasa sakit. Tapi kalau luka itu kena banyak, kita rasa lagi sakit. Tapi kalau luka dalam melecur itu lagi sampai ke sini, kita sakit lagi. Kalau sampai sini, lagi sakit. Tapi kalau kena seluruh tubuh, memang sakit. Maka Allah nak rasakan azab itu. Sebab tu dalam hidup kita ni Tuhan bagi peluang. Kamu buat dosa, buat maksiat, bertobat. Allah lagi beri peluang. Supaya layaklah seseorang itu ke neraka dengan kekufuran dia. Dan layaklah seseorang itu ke syurga dengan yakinnya dia kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita syurga ni bukan sebab kita rajin beramal. Ya. Sebab tu tuan-tuan semua bukan nak ajar bermudah ni, tapi nak rayak ni kita ke syurga ni sebab bukan kita semayat subuh tadi kita bangun tahajud, kita pergi masjid. Itu antara jalannya, tetapi pada hakikatnya fa bima rahmatin minallah. Seseorang itu ke syurga Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Awaluddin ma'rifatullah. Jangan kerja-kerja beramal, rasa diri hebat beramal, rasa nak pergi ke syurga dengan amal, bukan dengan rahmat Allah Ta'ala. Ini silap. Ya, maka kerana itulah, ya, kita nak sebut pada tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Kita dah baca dah macam mana orang yang bunuh 100 orang pun boleh masuk syurga. Allah boleh delete. Di antara rahmat Allah Ta'ala ni, dia boleh delete, dia boleh padam. Kita ni orang yang bermusuh dengan kita boleh memaafkan kita. Okey, minta maaf kita peluk, tetapi kadang-kadang dia mari lagi, rasa teringat. Ya, dalam memaafkan tu Allah mari lagi ni, ada lagi. Ya, kadang-kadang mari teringat hak dia buat jahat-jahat ni, nak jumpa pun rasa enggak sikit nak jumpa. Tapi tidak Allah. Allah boleh delete. Allah boleh padam memori. 100 nyawa yang dibunuh, Allah boleh delete. Allah boleh padam dan Allah boleh beri syurga. Sebab itulah kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya bukan saja mengampun, tetapi memberi hadiah. Kita boleh memaafkan, tapi nak beri hadiah tidak sekali-kali. Orang yang kita sayang kita beri. Orang yang menjahat pada kita, orang yang khianati, zalimi kita, boleh memaafkan, tapi nak beri hadiah kadang-kadang payah. Itulah kehidupan kita. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya. Kita melihat ya, bagaimana tajuk yang kita bicarakan. Ya. Sebab tu nak pergi ke neraka ni kadang-kadang dia tak nanti buat dosa-dosa besar. Ya. Sebab tu dia sebut 50,000 tahun lagi sebelum Allah jadikan alam ini, bumi, langit ni, takdir kita ni dah ditentukan. Kita nak pergi ke, siapa yang ke neraka, siapa yang ke syurga, Tuhan dah tetapkan semua di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni tempat Allah menyimpan segala rahsia alam ini. Ya. Kalau kita terjun ke laut, berapa anak ikan tu, berapa ekor dicatat di Lauh Mahfuz. Ya. Pokok dalam pagar rumah kita, ada berapa helai daun, semua dicatat. Hujan yang turun, berapa titik hujan, semua ada maklumat itu di Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala dah tulis dah. Cuma yang menentukan, yang boleh merubah segala qada dan ketentuan Allah Ta'ala itu adalah doa kita. Doa kita. Subhanallah tuan-tuan. Betapa orang masuk syurga, orang masuk neraka. Kadang-kadang kerana kucing masuk neraka. Kita baca hadis. Seorang perempuan, dia bela kucing. Bukan berzina, bukan dedahkan aurat, bukan buat dosa-dosa yang besar. Bela kucing, tak beri makan, tak beri minum, sehingga kucing duk miau-miau lapar ni. Dia tak lepas untuk kucing cari makan, dia kurung. Akhirnya kucingnya mati. Ya. Lalu Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi SAW, perempuan itu diazab oleh Allah dalam neraka. Maknanya masuk neraka dengan sebab seekor kucing. Dan bagaimana orang yang Allah Ta'ala selamatkan dia, dia beramal 80 tahun. Ini kisah hadis yang sahih zaman Bani Israel. 80 tahun untuk beramal ni. Tiba-tiba satu hari dia rasa nak keluar. Dia syariat zaman Bani Israel ni, dia boleh tinggal kehidupan dia boleh beribadah. Dia buat tempat ibadah dia,
Dia semayang, dia zikrullah, ya, semacam ya, Juraish yang pernah kita cerita. Al-Juraish yang tak sahut panggilan ibu dia 3 kali tu, yang mak dia mendoakan dia, dia tertimpa dengan bencana fitnah seorang perempuan jalan. Ya. Jadi seorang ni 80 tahun beramal ibadat, keluar dari tempat dia sebab cuaca comel, hujan turun, lalu dia keluar, Tuhan takdirkan jumpa seorang perempuan, duk cakap-cakap berzina. Ya. Lepas tu dia tertidur, dia mandi janabah, dia mandi wajib, dia naik. Ya. Lalu di tangan dia ada berapa keping roti. Mari fakir miskin, minta sedekah. Dia pun beri sedekah roti ni, ambil roti. Lalu dia mati. Dia mati. Kata Nabi SAW, dia berzina tadi tu, amalan dia kau 80 tahun tak pernah sikit pun maksiat. Bila ditimbang, lebih berat amal yang toleh daripada amal yang soleh. Tetapi fabima rahmatin minallah, dengan rahmat Allah, sekeping roti menyelamatkan dia, menyebabkan ia ke syurga Allah. Subhanallah, Tuhan. Jangan main. Sebab tu jangan pandang ringan amalan yang kecil, walaupun bersedekah. Sebab tu dah hadis sebut, sebiji tamar, sebelah tamar, jangan kamu pandang ringan. Kadang-kadang itu asbab kamu ke syurga Allah Ta'ala. Dan sebab tu kita selalu sebut dan ulang, sunnah Nabi, amalan bersedekah ni jadikan sunnah harian wajib kita. Jangan tinggal. Tiap hari sedekah. Kita ni buat dosa semua tuan-tuan, buat dosa situ. Lepas tu para sahabat radhiyallahu anhum, dia semayang tak khusyuk, dia ada buat salah. Ya, Ka'ab bin Malik, sikap tasywif, melengah-lengah dia, menyebabkan dia tersicir daripada perang Tabuk. Bukan hanya dia bertobat pada Allah, tapi dia wakafkan harta dia, dia sedekah. Dia taubat, disusuli taubat itu dengan sedekah pada Allah Ta'ala. Dengan sedekah. Ya, kepada orang Kristian, amalan orang Kristian, dia, kalau dia buat dosa apa, dia pergi ke gereja, dia beri harta. Dia sedekah dia. Lepas tu kita tengok paderi apa, berlaku banyak penyelewengan dan sebagainya. Kristian, dia duit. Dia nak apa dosa dengan duit. Ya. Islam kita diajar kita dengan Allah, tetapi disusuli amalan Nabi SAW, amalan para sahabat radhiyallahu anhum ni. Mereka susuli setiap dosa dan kesilapan yang mereka buat dengan bersedekah pada jalan agama Allah Ta'ala. Dan memang kesan ni terlalu hebat. Nabi cerita hadis-hadis yang hebat. Ya, seorang yang sudah sepatutnya ke neraka, tapi hanya sekeping roti menyelamatkan ia, dia masuk ke dalam syurga. Fabima rahmatin minallah, dengan rahmat Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan di sini kita hidup, kita tak boleh kita hina orang. Ya, kita tengok, oh dia dulu macam ni, sekarang ni dah macam ni dah. Ending dan kesudahan seseorang kita tak tahu. Kita bukan penghukum. Kita orang yang berdakwah, yang mengajak, yang menyeru. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh beri hidayah petunjuk pada orang yang kamu sayang. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang beri hidayah petunjuk pada siapa yang ia kehendaki. Ya. Kita tak tahu ending seseorang. Ya. Macam tadi kita cerita, kisah dalam hadis yang sahih. Zina, tapi sebelum mati, dan wis keping roti, syurga. Kita tak tahu ending orang. Jangan kita hukum orang. Jangan kita tengok orang mati macam ni, kita tak tahu keadaan kedudukan orang. Ya. Dilarang oleh agama kita menghukum orang. Sebaliknya, kita doakan yang baik-baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala sekalian, yang kita nak cerita, kita nak sambung kisah, ya, hadis yang kita baca semalam ni. Rasulullah, ya, tentang apa ni, inna ahwana ahlinna, serengan-rengan orang yang diazab oleh Allah Ta'ala di dalam neraka kelak, ya, azaban yaumal qiyamah, dia diazab di akhirat kelak. La rajul, seorang inilah yang kita sebut malam. Ada ulama mengatakan Abu Talib. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam Quran dalil-dalil tentang neraka ni, disebut banyak tentang tangisan, teriakan. Dia bukan nangis biasa. Dia nangis dengan teriak ni lain, dua berbeza. Nangis kita sedih biasa, tapi kalau kita teriak ni macam dahsyat azab.
Disebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata, air mata ahli neraka itu, air mata dia, kalau dilalukan sebuah kapal boleh melalui air mata itu. Nak gambarkan macam mana? Nak gambarkan dahsyatnya tangisan, teriakan, penyesalan, azab yang dahsyat, sehingga kapal boleh lalu di atas air mata ahli neraka. Dan keluar daripadanya itu air mata daripada darah. Kenapa keluar mata darah? Sebab air mata sudah kering. Yang keluar lagi, air mata habis dah, kering dah air ni, keluar darah daripada matanya. Itulah gambaran dahsyatnya orang yang diazab oleh Allah dalam neraka. Sebab tu tuan-tuan, jangan sesaat, jangan kita kata, oh tak apa, lepas masuk neraka masuk syurga. Jangan bermudah. Jangan sekali-kali kata bermudah-mudah dalam bab ini. Ya. Maka kerana itulah kita disuruh bermohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada azab neraka ni, sehingga disunatkan bila kita semayang, dalam semayang ni banyak tempat-tempat yang kita boleh ambil kelebihan. Semayang tu makna doa. Antara amalan-amalan kalau tuan-tuan nak buat bila kita semayang ni, lepas kita baca suratul Fatihah, waladdallin amin, boleh kita baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita niatkan surah Fatihah ni kita hadiah untuk mak ayah kita yang masih hidup, yang telah meninggal dunia. Masa kita sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nabi kata, Nabi tak baca ni, tapi masa tengah solat sahabat di belakang baca. Kata Rasulullah SAW, aku melihat malaikat berebut datang. Mukjizat Nabi apa? Kita sebut itu lah. Kalau tuan-tuan masih ingat daripada PKP kita kuliah, mukjizat Rasulullah SAW ni kat 1000. Antara mukjizat Nabi SAW itu, Rasulullah SAW boleh melihat daripada belakang. Ke belakang ni, seolah-olahnya lah macam ada mata lah, Nabi nampak di belakang ni. Jadi ketika solat, ni yang menjadi dalil macam mana Nabi tengok solat, Nabi nampak malaikat ni. Rasulullah ni tengah sembahyang, rokok, subhanallahil azim wa bihamdi sami Allah liman hamidah. Tiba-tiba ada sahabat di belakang sebut Rabbana walakal hamd hamdan, dia tambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia tambah satu kalimah tu. Lepas Nabi beri salam, Nabi kata Nabi SAW, siapa tadi tengok semayang sebut kalimah tadi? Lalu sahabat kata, saya. Demi Allah, kata Nabi SAW, aku melihat malaikat berebut datang untuk mencatat kalimah yang kamu ucapkan. Kelebihannya terlusuh. Subhanallah. Dan antara yang kalau kita baca tentang neraka ni, antara amalan Nabi SAW, bukan sekali saja minta, setiap kali solat, dalam tahiyat akhir, belum beri salam, fil alamina innaka hamidun majid, kita berhenti di situ. Jangan gaduh beri salam, fil alamina innaka hamidun majid. Akhir ni, tahiyat akhir ni, nombor 1, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Nombor 1 yang diminta, yang dimohon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. 1. Yang pertama. Nabi minta nombor 1 doa dalam tahiyat akhir, waktu mustajab doa. Minta jauh azab neraka dulu, tuan-tuan. Wa min azabil qabri. Nombor 2, minta azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta jauh fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Minta jauh daripada kejahatan dan fitnah al-masih dajjal. 4 perkara Nabi tak tinggal dalam solat. Menunjukkan apa yang kita baca ni adalah satu perkara yang begitu besar dan penting, yang kita disuruh mengikut sunnah Nabi SAW-nya, mohon dijauhkan neraka ini, bukan hanya di dalam tazkirah siri-siri, tetapi setiap kali kita menunaikan solat, tiap kali kita semayang, tiap kali kita solat, dalam solat itu
disunatkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Bila ni? Dalam tahiyat akhir. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ya, kita nak ceritanya. Ya, lelaki yang disebut dalam hadis yang kita baca ni, yang disebut menanggung azab yang paling ringan. Mana? Rahman. Menanggung azab yang paling ringan di hari akhirat kelak dalam neraka Allah Ta'ala ni. Itulah yang diletakkan di bawah tapak kakinya 2 bara api daripada api neraka. Ulama mengatakan itu adalah Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejap. Jangan. Itu adalah Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Abu Talib pak saudara Nabi. Kita dah sebut, kita dah cerita pada tuan-tuan semua bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia ada ramah bapa saudaranya. Ramah mana sini? Duduk ayah. Okey, duduk. Duduk. Okey. Bapa saudara Nabi SAW ni, ya, Rasulullah SAW bila matinya Abdul Muttalib, taukid dia. Jadi yang jaga, yang membela Nabi SAW itulah Abu Talib, bapa saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mantu alih balik. Mana kat ni? Ambil kursi. Jadi yang jaga Nabi siapa? Abu Talib. Ramai-ramai pak saudara Nabi, ya, ramai-ramai bapa saudara Nabi Allah Ta'ala takdirkan yang membela Nabi SAW itulah pak saudara yang paling, ya, pak saudara yang paling susah, paling miskin, iaitulah Abu Talib. Ada kameraman yang pegang. Ya, pak saudara Nabi ni Abu Talib. Dan Abu Talib mendapat, ni tangan dia ni, ambil kursi dekat ni. Ya. Apa kursi? Jadi pak saudara Nabi SAW ni antara yang mendapat syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara syafaat itu adalah tidak dibakar dalam api neraka, tetapi 2 bara api itu diletakkan, ya, di bawah telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dekat situ. Hujan mari kita lah. Jadi tuan-tuan semua, nanti insya-Allah ada kameraman ni, mari ni kita sambung lagi esok kerana hujan pun dah turun. Kebetulan kita kuliah di tempat yang terbuka. Jadi insya-Allah, ya, kita akan sambung lagi pengajian kita ni, kuliah kita. Tak apa, hujan tu biarkan dia hujan. Ya. Hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tu kakak panggil. Ya. Hujan yang turun itu adalah zikrullah. Semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, belum kita berakhirnya sebagai muhasabah tu. Ya, sekejap kena uruskan. Ramah mai duk ayah. Mai duk ayah. Sini. Kakak tu. Sekejap ya tu. Ayah. Pak ayah. Ada ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Sambung okay, kita sambung kuliah. Ada pengkuliah jemputan datang tadi. Ya. Jadi bila ada pengkuliah jemputan ni kita beri laluan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Insya-Allah ya. Nanti kita sambung lagi, hujan turun, masya-Allah. Bila hujan turun ni Allahumma syaiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan ni hujan yang bermanfaat untuk kita semua. Dan setitik hujan yang turun itu tidaklah ia turun wa min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Malaikat ia sedang bertasbih kepada Allah Taala. Bagaimana Nabi SAW, Nabi pegang pasir, Nabi tunjuk pada sahabat, pasir itu bertasbih subhanallah, subhanallah. Begitulah kita melihat hujan yang turun ini, turun itu dengan subhanallah, 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 memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita dah nak berakhir dalam kuliah kita hari ini. Insya-Allah belum kita berakhir, sedikit renungan bersama. Ya, sedikit muhasabah kita bersama pada pagi yang mulia ini. Ya, kalau kita melihat, ya, kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, apatah lagi seorang ibu, ya, kalau anak kita jatuh, ya, bila dia jatuh kita tanya dia sakit ke, ya, ada salah urat ke, lebam-lebam, kita tengok kesan lebam jatuh tu, kita dah susah hati dah. Ya, apatah lagi anak-anak yang tak tidur malam. Ya, ramai mana orang telefon, ustaz, anak saya tak boleh tidur malam, menangis je malam. Saya pun tak boleh tidur malam. Ya, susah hati saya. Ya, itu kasihnya seorang ibu. Itu kasihnya seorang ayah pada anak dia. Subhanallah tuan-tuan. Ya, apatah lagi kalau anak-anak kita ni cedera. Kena kaki tangan dia kena pisau, yang main mercur, main api, tangan dia berdarah kerana api. Ya, kita sebagai ibu dan ayah, kita tengok kena api, kena pisau ni, kita rasa susah hati. Ya Allah, sianya kan. Ya, cuba tuan-tuan pergi ke hospital, tengok wak kanak-kanak. Ya, anak saya pernah masuk hospital. Ya, kita tanya, ni kenapa? Ni kena api, ni jatuh, ni aksiden. Hati seorang ibu dan ayah, bila orang yang kita sayang terkena sedikit api, kita sudah meruntuh hati kita, menangis kita, sedih kita tengok keadaan dia. Ya, saya nak ajak tuan-tuan kita muhasabah pagi ni. Ya, gambarkan di akhirat kelak, bayangkan di akhirat kelak. Ya, kalau kita melihat orang yang kita sayang itu dibakar di api neraka, waliyazubillah, bukan hanya terkena tapi dibakar oleh Allah Ta'ala, waliyazubillah, minta jauh. Maka itulah yang menyebabkan kita ni kena membawa keluarga kita, kasih sayang kita pada anak, keluarga kita, jaga aurat dia, jaga ibadah dia, jaga solat dia, jaga akidah dia. Ya, bawa dia bersama-sama kita, pimpin dia bersama kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan semua, kalau luka, kalau api di dunia, kalau yang terkena sesuatu membahayakan anak kita, kita tak tidur malam, maka mari kita bermuhasabah untuk kita memikirkan bagaimana dahsyatnya di akhirat. Kita tak sanggup melihat semua itu, tak sanggup. Maka bila kita tidak sanggup, marilah di dunia ini banyakkan doa. Ya, jangan mulut, jaga mulut, jangan sebut yang tak baik-baik. Doa saja, doa yang baik-baik saja. Minta Allah buka hati dia, Tuhan beri hidayah, petunjuk pada dia. Allah mari beri syurga pada dia, dan minta Allah beri kekuatan untuk kita mendidik, mendoakan, terus mengajak kebaikan-kebaikan pada agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan dirahmati Allah, moga-moga apa yang kita baca pagi ni, apa yang kita bincang pagi ni, kita jadikan muhasabah kita bersama. Saya takut, tuan-tuan takut, kita sayang keluarga kita, semua orang sayang anak dia. Itu fitrah yang Allah Ta'ala jadikan.
Ya. Tapi ingat, di hari akhirat nanti, hari yang yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari yang tidak ada kenal lagi ibu dan ayah, anak, suami, isteri, adik-beradik, tidak kenal lagi, masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, marilah pada hari yang mulia ini kita teruskan muhasabah, teruskan bermuhasabah, teruskan berdoa yang baik-baik untuk ahli keluarga kita khususnya. Ya, teruskan mengajak kebaikan, ajak dia dengar kuliah, kita tag, kita share kat dia, kita hantar apa saja yang kita buat. Itulah tanda kita sayang pada dia. Bukan tanda kita sayang kita beri dunia pada dia, tidak. Ya. Kalau luka, kalau di bahan api, kalau sakit dunia dah kita tak sanggup tengok, apatah lagi di akhirat. Waliyazubillah. Maka tanda kasih sayang itu, banyakkan kita berdoa, banyakkan kita mengajak. InsyaAllah bila kita akhirkan kuliah dalam majlis ilmu yang mulia, di pagi yang penuh barakah, di saat hujan yang turun, waktu doa mustajab, mari kita ambil peluang ini untuk kita mengangkat tangan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan kita daripada azab neraka. Allah selamatkan anak-anak yang kita sayangi, adik-beradik kita, zuriat keturunan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat yang kita cintai kerana Allah, seluruh umat Nabi SAW. InsyaAllah moga doa kita Allah perkenankan dengan rahmatnya, ya, kita semua ke syurganya insyaAllah. Jadi hadirkan hati, hadirkan wajah insan-insan yang kita sayang, anak-anak kita di mana mereka berada hari ini. Ya, ada di kalangan kita anak kita ni dah masih hidup, ada yang telah pergi meninggal dunia. Doakan mereka, ya, kerana kita sayang, kita tak sanggup. Masa dia kecil kita tengok dia, kita tatak dia, subhanallah. Begitulah bersungguhnya kita berdoa mohon pada Allah ni, yakinlah Allah Ta'ala akan makbulkan doa kita. Sangka baik pada Allah, hakul yakin, hakul yakin. Mak ayah kita yang mati, raudah min riyadil jinan, taman syurga. Suami kita mati, taman syurga. Anak kita mati, taman syurga. Keluarga kita yang mati, syurga Allah Ta'ala. Ayah kita, ibu kita. Maka marilah kita berdoa. Doa inilah tanda kasih sayang kita. Ya. Iza mata banu Adam inqata amaluh illa min salah. Matinya ada Adam, terputus semuanya. Dia tak boleh nak sedekah, tak boleh nak buat amal. Kita boleh sedekah atas nama dia. Yang paling besar kita mendoakan dia. Jadi saya nak ajak tuan-tuan, pada pagi yang mulia ini, belum kita akhirkan kuliah kita, marilah sama-sama kita hadirkan hati kita, hadirkan wajah insan yang kita sayang, ibu, ayah, suami, isteri, anak-anak kita, adik-beradik kita yang kita sayang, sahabat-sahabat kita, ya, orang yang pernah kita zalimi, kita sakiti, semuanya. Ziarahilah orang yang telah pergi meninggal dunia itu dengan doa-doa kamu. Ziarahilah keluarga kamu, anak-anak kamu yang jauh daripada kamu, juga dengan doa-doa kamu. InsyaAllah moga Allah jaga dia, Allah pelihara mereka di kehidupan di akhir zaman yang penuh dengan cabaran ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, marilah kita sama-sama akhirkan dengan doa. Cuma pagi esok InsyaAllah kuliah kita di lautan lagi. Sebab pagi esok kebetulan kita nak pergi ke laut, pergi cari ikan sikit, ngai-ngai ikan. Jadi pagi esok kita live kuliah di posisi pantai lagi lah, insyaAllah, ya, biiznillah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, ya, marilah kita akhirkan dengan kita mengangkat tangan, ya, takut, gerun, sayang, ya, pada ahli keluarga kita, tidak mahu mereka dihombang ke dalam neraka, sebagaimana kita sedih melihat kalau ia ditimpa musibah ketika di dunia ini. Ya, hadirkan hati kita, insyaAllah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin
hamdan syakirin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Wadud, ya Rabbus samawati wal ardh, ya Quddus ya Salam, ya Muhyi ya Mumit, ya Razzaq ya Fattah ya Alim, ya Qabilut Taubah, ya Muhaimin, ya Muntaqim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Sami'. Izinkan tangan kami yang hina-hina ini ya Rabb, tubuh kami yang banyak melakukan dosa maksiat, mata memandang yang haram, hati kami yang sentiasa lalai mengingati-Mu ya Rabb. Kami bermohon di pagi ini ya Rabb, di saat turunnya hujan rahmat-Mu ini ya Rabb, gugurkanlah dosa kami ya Rabb, sebagaimana Engkau gugurkan air hujan daripada langit ini ya Rabb. Ampun kami dosa kami ya Rabb. Dosa kami terlalu banyak ya Rabb. Semenjak kami akhir balik sehingga saat kewafatan kami, Engkau ampunlah segala dosa-dosa kami. Dosa yang terang kami lakukan, dosa yang tersembunyi kami sembunyikan rapi daripada manusia, dosa yang sengaja yang tidak sengaja kami lakukan. Kami bermohon padamu ya Rabb, maafkan kami, rahmati kami semua dengan keampunan-Mu. Beri kekuatan kepada kami ya Rabb untuk mencintai-Mu. Anugerahkan kepada kami halawatul ibadah, kelazatan dalam kami beribadat kepada-Mu ya Rabb. Hati yang khusyuk menyebut nama-Mu, lisan yang sentiasa basah menyebut dan berzikir kepada-Mu ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kurniakan kami redha-Mu, syurga-Mu ya Rabb. Jauhkan kami neraka-Mu, jauhkan kami daripada murka-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampun dosa kami, ampun dosa dua ibu bapa kami. Rahmati keduanya dalam keampunan-Mu. Ibu ayah kami, ya Allah ya Tuhan kami, gantilah rahim dengan nama-Mu kami menumpan tempat yang paling mulia itu, salah satu jasad anggota dalam tubuh ibu kami ya Rabb, 9 bulan 10 hari. Inilah tubuhnya yang menumpan itu ya Rabb. Gantikanlah rahim itu dengan syurga Firdaus-Mu. Gugurkan dosa ibu kami sebagaimana Engkau gugurkan darahnya, air mata kesakitan di saat melahirkan kami ya Rabb. Gantikan setiap titik susu yang kami minum itu dengan susu daripada syurga-Mu. Jadikanlah, alihkanlah setiap kebajikan bagi dirinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampun dosa ayah kami. Jadikan setiap keringat titik peluhnya mendidik, membesarkan kami, menafkahi kami. Semuanya kebajikan buat ayah kami ya Rabb. Buat ibu ayah kami yang telah meninggal dunia, jangan Engkau seksa mereka dengan dosa-dosa mereka. Tempatkan mereka di raudhah min riyadil jinan, di taman-taman syurga-Mu ya Rabb. Angkatlah doa anak-anak yang soleh ini ya Rabb, yang masih hidup, akhirkan mereka husnul khatimah. Berkati saki-baki usia mereka. Beri peluang kami bertaubat, beri peluang kami berbakti untuk ibu ayah kami ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kami pasangan hidup, suami isteri yang soleh dan salihah, anak-anak yang soleh dan salihah, yang beriman bertakwa pada-Mu ya Rabb. Ya Allah, himpunkan kami, zuriat keturunan kami, cucu cicit kami, semuanya, adik-beradik kami, ibu ayah kami dalam syurga Firdaus-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami takut azab neraka-Mu ya Rabb. Selamatkan kami semua ya Rabb. Yang telah pergi meninggalkan dunia, suami kami, isteri kami, anak-anak kami, ya Allah, kami bermohon pagi ini, tempatkan mereka di taman syurga-Mu. Jangan Engkau seksa mereka dengan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Dengan rahmat-Mu kami bermohon ya Rabb. Rahmatilah mereka, rahmati kami.
Akhirkan kami semua husnul khatimah. Himpunkan kami semua dalam syurga-Mu. Jadikan rumah tangga kami syurga sebelum syurga. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyadah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah wa minna wa minkum. Moga Allah Ta'ala memperkenankan, menerima doa-doa kita semua. Ya, Allah Ta'ala mengangkat dia dengan rahmatnya, sebagaimana Allah memasukkan dalam syurga orang yang bunuh 100 nyawa, seorang yang pernah berzina, yang pernah bunuh sepak saudara Nabi, Allah beri syurga. Wahsy, Hindun. Moga Allah Ta'ala kurniakan kita semua syurganya, walaupun kita banyak dosa. Adik-beradik kita, ibu ayah kita, keluarga kita, semuanya, moga Allah Ta'ala himpunkan kita semua dalam syurga. Fabima rahmatin minallah, dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Saya mohon kemaafan seandainya ada kesilapan, kesalahan, itu kelemahan dan dosa saya. Mohon dalam doa tuan-tuan, kebaikan yang tuan-tuan buat, doakan juga saya, sebut nama dan sebagainya. Saya doakan semuanya insya-Allah til jannah. Semoga kita berhimpun di syurga. Bagaimana kita berhimpun pagi ini di taman syurga. Insya-Allah kita berjumpa lagi pada pagi esok tadabbur alam. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فمن